Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah Allah bagi kepada kita peluang sekali lagi pada hari ini untuk bernafas di atas muka bumi Allah, untuk hidup dalam waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama Allah bagi hidayah petunjuk kepada kita untuk berada di atas agama Islam, untuk beramal dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah lagi Allah taala bagi kepada kita peluang untuk membaca hadis-hadis. Itulah mutiara kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini merupakan wahyu dari Allah. Perkataan wahyu ni adalah sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alangkah indahnya apabila manusia ni dia tahu wahyu dari Allah. Kalau kita tengok kehidupan secara sudut pandang besarnya, big picture mana, bagaimana kehidupan manusia ni paling utama adalah bagaimana dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu paling utama sekali dalam kehidupan manusia, bagaimana dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia perhatikan dalam hidup dia, senantiasa dia ukur apa yang dia buat dan apa yang Allah taala perintahkan. Senantiasa dia ukur. Kalau dia ukur tu bertepatan dengan apa yang dia buat, dengan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, dia syukur, alhamdulillah. Kalau dia bandingkan apa yang dia buat tak sama dengan yang Allah Ta'ala perintahkan, dia istighfar. Dia cepat-cepat istighfar kerana dia tahu saat tu dia masih lagi belum mencapai tahap piawaian atau KPI yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau bahasa mudah kita kak, surat perkeliling daripada majikan. Bahasa perkeliling majikan ni mana kita mesti capai KPI sekian-sekian berdasarkan perkeliling yang telah dikeluarkan. Maka dalam kehidupan kita, KPI yang kita nak capai adalah berdasarkan perkeliling Allah Ta'ala. Kita bandingkan apa yang Allah Ta'ala perintahkan dengan apa yang kita lakukan. Kalau sama, alhamdulillah. Kalau sama, alhamdulillah. Tu pun kita tak pasti lagi apakah nanti dia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala pun tidak. Boleh jadi ada gangguan dari sudut keikhlasan, boleh jadi ada gangguan kerana riya, ujub, sub'ah dan sebagainya. Tapi kalau tak sama, tiba-tiba kita buat tu, rasa tak serupa. Allah Ta'ala suruh lain, buat lain. Tapi masih lagi dalam kerangka keimanan kepada Allah, maka istighfar kepada Allah dan taubat. Mana kita kena senantiasa ada check and balance. Dan nak kata 100% kita sama tu, kita tidak maksum lah. Manusia ni tidak maksum, kecuali para Nabi dan Rasul. Jadi sebab itu, alhamdulillah bila kita boleh baca Quran, bila kita boleh baca hadis, maka kita mengetahui wahyu Allah, apa yang Allah Ta'ala perintahkan kepada hamba-hambanya, sehingga kita boleh cek apa yang kita buat ni ada tak dalam perkeliling Allah Ta'ala ni, ada tak dalam wahyu. Kadang-kadang orang suka nak pergi travel sana, travel sini, jalan sana, jalan sini. Dia kata apa kita buat ni kita ukur, ada tak dalam wahyu suruh pergi jalan kata gitu. Tengok-tengok ada. Afalam yasiru fil ardi, tidakkah mereka berjalan di muka bumi?
Berjalan yang ada. Tapi kena tengok lagi ayat tu. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Supaya Allah Ta'ala suruh kita tengok apa yang berlaku pada umat-umat terdahulu. Maka pergi berjalan tu dalam visi menambahkan keimanan kepada Allah tu ada. Tapi kalau dia pergi jalan hanya sekadar nak enjoy, nak tengok orang tu, nak tengok orang ni, nak balik-balik happy go lucky, semayang pun tak semayang juga, maka tu tak ada, kena hukum. Makna perjalanan itu belum lagi mencapai KPI yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih kurang macam itulah. Dan ukurlah kehidupan kita dalam semua perkara. Apa yang kita buat ni, apakah ada dalam perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada, istighfar. Bukanlah kita kata mudah lagi tu, buat-buat lepas tu istighfar. Dah tahu salah, buat istighfar. Dah tahu salah, istighfar. Kita bukan kata mudah. Kita istighfar ni kita mengharap kepada keampunan Allah. Allah Ta'ala nak bagi ke tak bagi, kita pun tak tahu. Kita pun tak tahu. Dan istighfar ni sesuatu yang sangat besar. Kita baca dalam surah Hud, berapa nabi kita lalu, wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Nabi-nabi kata kepada kaum dia, istighfarlah, taubatlah kepada Tuhan, istighfarlah, taubat. Dalam hadis sebut, tuba, alangkah bahagianya orang yang mendapati dalam kitab catatan amalannya istighfar yang banyak. Jadi tujuan kita ukur tu adalah untuk tengok tu. Kalau tak betul, istighfar. Hatta kalau betul sekalipun, Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfarnya sampai 100 kali sehari. Baik. Jadi inilah kelebihan kita boleh baca hadis, boleh baca Quran. Hari ini kita sambung kitab Lu'lu' wal Marjan, hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nombor hadis yang kita nak baca hari ini 451. Hadis ke 451. Berasa banyak dah baca ni, tapi rupanya hadis Nabi banyak lagi. Baik. Kalau 451 ni banyak dah hadis bacanya. Baca je lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kepada kita, lepas baca tu bolehlah mengamalkannya. Bab al-amru bita'ahudil Qur'ani wa karahati qawli nasitu ayatan kadha wa jawazi qawli unsituha. Bab perintah agar mempelajari Al-Quran, menghafal Quran, dan makruh untuk kata aku lupa ayat ni. Orang tanya apa ayat ni? Tak ingat dah aku ayat ni. Jangan kata macam tu. Makruh kata aku lupa Al-Quran. Pasal apa? Seolah-olah kita sengaja nak suruh lupakan Quran. Tak boleh sengaja-sengaja untuk melupakan Al-Quran. Alhamdulillah. Tak boleh sengaja-sengaja nak lupakan Quran. Dan dibolehkan mengatakan aku telah dibuat lupa. Aku telah dibuat lupa. Maknanya aku telah dibuat lupa ni sebenarnya aku nak ingat tapi dilupakan. Dilupakan. Sebab dalam hati kita ni tak boleh ada pun niat ni nak lupakan Quran. Mesti ada aku nak ingat Quran. Jangan tak apalah. Macam mana Quran? Tahu tak ingat dah. Ada orang rasa dia macam bila sebut dia hafal Quran dia dah tak ingat dah, dia tak rasa bersalah lah. Dia rasa okey bila dia kata, macam mana Quran dulu? Tahu tak ingat belaka dah. Tak ingat belaka dah ataupun tak ingat banyak. Boleh dia kata, makruh untuk dia kata aku telah lupa. Tapi dibolehkan untuk kata
aku dilupakan. Tu tajuk dia. Hadisnya dengar ni Abdullah. Hadisnya berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Okay. Sami'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qari'an yaqra'u minal laili fil masjidi faqala yarhamuhullahu laqad adhkarani kadha wa kadha ayatan asqattuha min surati kadha wa kadha akhrajahu al-Bukhari fi kitabi fadailil Quran bab man lam yara ba'san an yaqula suratal Baqarah wa surata kadha wa kadha. Aisyah radhiyallahu anha berkata, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia dengar orang solat malam. Solat malam ni dibaca kuat. Orang solat malam ni dibaca kuat. Salah satunya sebab bacaan pada waktu malam ni lebih berbekas di dalam hati. Inna nashi'atal lailihi ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Malah sunnah juga Nabi SAW baca, tapi tidaklah kata baca macam seorang jadi imam. Cuma baca tu agak kuat supaya tambah kekuatan dia pun rasa kuat, rasa semangat. Kalau dia baca slow dia ngantuk. Sebab tu Nabi SAW waktu Nabi solat malam, orang boleh pergi curi dengar bacaan Nabi dekat rumah dia. Kisah Abu Jahal dengan 3 orang Quraisy yang duduk ngendak-ngendak belakang rumah Nabi kan, nak dengar, curi baca Nabi baca Quran. Pasal apa? Sebab boleh didengari daripada luar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar seorang lelaki baca Quran dalam solat malamnya. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah merahmatinya. Sesungguhnya dia telah mengingatkanku tentang ini dan ini, iaitu ayat yang aku telah dibuat lupa. Telah dibuat lupa. Laqad ayatan asqattuha. Aku telah dibuat lupa tentang ayat ini. Tentang ayat ini dan surah ini. Itu pula yang telah aku gugurkan dari surah ini dan ini. Baik. Bab Imam hadis ni Bukhari Muslim, bab orang yang memandang tidak apa-apa mengatakan surah Baqarah, surah ini dan surah ini. Baik, faedah daripada hadis ni, kena sebut faedah ringkas ya lah. Nak baca hadis banyak lagi ni. Pertama, Imam Bukhari meriwayatkan hadis ni, dia tulis tajuk bab bolehnya menamakan ayat ini dari surah ini dan ini. Mana kita panggil ayat tu berdasarkan surah. Boleh dan harusnya menamakan surah-surah mengikut nama yang telah diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, hadis ni juga menunjukkan sekali pandang kita baca hadis ni, apa dia? Nabi lupa kan? Betul tak? Sekali pandang kita baca hadis ni, Nabi SAW dia dengar seorang lelaki baca. Lepas tu Nabi SAW doa kepada lelaki tersebut, semoga Allah merahmati lelaki ini. Kerana apa? Dia telah mengingatkan aku akan satu ayat yang aku gugurkan daripada surah sekian dan sekian, yang aku telah dibuat lupa dalam terjemah kita ni. Maknanya apa? Lelaki ni baca mengingatkan kepada Nabi satu ayat
daripada surah sekian dan sekian. Sekali pandang, sekali dengar, kita baca, kita faham apa? Nabi lupa. Betul tak? Baik. Isu perbahasan ni dibahaskan panjang oleh para ulama. Apakah Nabi ni ada lupa dari ayat-ayat Al-Quran? Kalau orang kata lagu tu ni hadis sahih ni, Bukhari Muslim, dia kata hadis ni menunjukkan Nabi lupa, kan? Jadi ada persoalan besar. Apakah Nabi SAW ada lupa ayat dari ayat Al-Quranul Karim? Sudah. Jawapan dia. Pertama, sifat lupa pada Nabi SAW sebagai manusia itu ada. Dia panggil fitrah atau jibilliyah. Seperti mana Nabi SAW pernah lupa dalam salat, dalam bilangan rakaat salat. Habis salat, lepas salat, sahabat tanya, ya Rasulullah, wahyu baru kau turun ni, kau macam mana? Sebab Nabi salat lebih rakaat ke kurang rakaat? Nabi SAW kurang rakaat Nabi. Jadi Nabi SAW pun lepas pada tu tambah rakaat dan kemudian sujud sahwi. Kemudian maknanya apa? Sifat lupa pada Nabi yang sifat manusia tu ada. Okey. Berbalik kepada sifat macam mana Nabi lupa Quran. Ni ayat ni satu. Ada lagi tak yang lain? Jadi sifat lupa pada Nabi secara manusia tu ada. Tetapi, kena kata tetapi, apa yang Allah Ta'ala jadikan Nabi lupa tu untuk menunjukkan kepada manusia bahawa Nabi SAW bukan Tuhan. Dia adalah manusia. Jadi sifat manusiawi yang ada pada Nabi SAW tu tetap ada. Cumanya sifat ini tidak mencacatkan Al-Quran. Kenapa? Kerana dalam ayat yang lain Allah Ta'ala dah jamin dia akan jaga Quran. Bererti walaupun Nabi lupa dalam bab tu, tapi Allah Ta'ala datangkan sebab sehingga Nabi SAW ingat balik apa yang dia terlupa. Satu. Yang kedua, kalaupun aku panggil sifat ni ada pada Nabi SAW, Allah Ta'ala juga jamin Nabi tidak akan lupa Al-Quran, apa yang diwahyukan kepada Allah secara keseluruhan. Mana dalil yang kedua? Dalil pertama, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami akan jaga dia. Dalil yang kedua ialah Allah Ta'ala kata kepada Nabi, sanuqri'uka fala tansa. Kami akan bacakan kepada kamu Quran dan kamu tidak akan lupa. Maknanya apa? Secara keseluruhannya Quran ni tidak ada yang dilupakan oleh Nabi SAW. Cuma dia berlaku si hadis ni untuk menunjukkan kepada kita bahawa satu, manusiawinya Nabi SAW. Tapi sifat lupa tu kemudian diingatkan balik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebab Nabi dengar lelaki tak baca. Jadi sifat ni tidak mencacatkan Al-Quran. Tidak kata
kalau begitu sebenarnya Quran ni ada lagi lah ayat lain yang Nabi lupa. Tak ada. Kita tak bawa kepada perbahasan tu. Kerana apa? Kerana Quran sudah dijamin oleh Allah Ta'ala dia dijaga. Cuma sifat lupa pada Nabi ni sekali ni berlaku untuk tunjuk kepada kita bahawa Nabi ni manusia. Sebagaimana sifat lupa dalam solat tadi. Okay? Tak samalah macam kita ni sifat solat tu kalau kira sujud sahwi kita setahun tu ada banyak kali sujud sahwi. Nah, berapa kali kita sujud sahwi? Tak terkira, banyak sangat sujud sahwi. Asyik lupa je, tamu-tamu tanya kepala otak serabut juga. Semaya pun dekat Assalamualaikum, tanya anak. Betul dah habis semaya tadi? Berasa macam betul tapi ada tiga. Pasal apa? Lupanya kita. Ayat Quran pula Allahu Akbar, istighfar sajalah. Ni maknanya apa? Sifat manusiawi kita, lupa kita tu memang banyak. Nak banding dengan Nabi tu tidak. Nabi SAW Allah bagi tunjuk kepada kita asbab sikit je supaya kita ni tahu bahawa Nabi SAW adalah manusia, tetapi dia adalah insan istimewa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadanya Al-Quran. Boleh? Jadi kita boleh kata sifat lupa kepada Quran ni ada dua. Pertama, lupa Quran dari sudut wahyu keseluruhannya. Makna ini tidak akan berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya tidak ada satu pun ayat Quran waktu Nabi wafat Nabi lupa tentang ayat tersebut. Tak ada. Tak boleh orang kata macam Ibu Yati tu kata kan, agak ajaran sesat Ibu Yati, ajaran sesat Ibu Yati hak Melayu. Dia kata Quran yang ada ni dah hilang dah. Sebab apa? Sebab Quran tu sebenarnya 6,666 ayat. Duk famous, masyhur daripada dulu gitulah orang duk mengajarnya 6,666 ayat. Bila tengok bilangan ayat Quran 6,000 apa ratus, tak siapa, bukan 6,666 lah. Jadi Bu Yati ni kata apa? Mana lagi pergi ni? Daripada Quran ni tak cukup 6,666 ayat. Maknanya ada sudah ayat Quran ni hilang. Jawapan dia tak ada. Tak ada yang hilang. Kalau kita kira ayat Quran tu ada berapa, banyak itulah ayat dia. Habis tu 6,666, yang 1,666 tu lah yang salahnya. Siapa yang bagi tahu figure tu 6,666? Ataupun dia kira, dia potong-potong ayat jadi tambah ayat. Tapi sebenarnya kaedah kita pertama, Quran ni tidak ada yang dilupakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara wahyunya, tak ada. Maknanya waktu Nabi wafat Quran sempurna. Yang kedua, bab lupa kerana sifat manusiawi Nabi ada berlaku sedikit kadang-kadang kerana nak tunjuk manusiawinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi segera diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, faham? Nak banding yang kita tak lah. Jadi hadis ni kena faham macam tu. Nabi lupa, ya betul, kerana sifat manusia Nabi, tapi dia diingatkan kembali. Sama seperti sifat Nabi lupa dalam solat. Yang seterusnya, hadis 452, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, innama mathalu sahibil Qur'ani kamathali sahibil ibilil mu'allaqati in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan orang yang menghafal Quran itu
bagaikan pemilik unta yang diikat. Unta yang diikat. Jika dirawat dengan baik, maka tetap menjadi miliknya. Maka bila dia dilepas, akan hilang. Akan hilang. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari pada kitab Keutamaan Al-Quran, bab meminta mengingati Al-Quran dan menjaganya. Bab istidkarul Quran, kena ingat Quran dan menjaga Quran. Ada perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya kita ingat Quran dan menjaga Al-Quran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi perumpamaan di sini, orang yang hafal Quran ni seperti adanya unta. Sifat Quran ni seperti unta. Kenapa Nabi tak bagi perumpamaan binatang lain? Nah, sebab unta ni satu yang berharga. Orang yang hafal Quran ni dia ada harta sebenarnya. Apa harta dia? Quran. Sebab tu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, bila orang tak ada nak kahwin, tak ada harta, Nabi tanya dia, ada tak ayat Quran dengan kamu? Dia kata ada. Maka Nabi kahwinkan dia dengan mas kahwin Quran. Berarti Quran tu adalah harta. Harta yang sangat bernilai. Lebih bernilai daripada mana-mana harta dunia. Khairul laka min humurin ni'am. Nabi kata kalau orang bagi hidayah, lebih bernilai daripada unta merah. Maknanya kalau Quran ni harta, dia lebih bernilai daripada itulah. Satu, Nabi bagi perumpamaan dia dengan unta kerana nilainya. Yang kedua, kerana liarnya. Quran ni juga ada, unta ni juga ada satu lagi sifat, ialah liar. Kalau ikat, dia duduk diam. Kalau tak ikat, cepat je dia lari. Jadi Nabi SAW kata, dia bagaikan unta, bila diikat, dia ada dengan kita. Bila tak ikat, dia lari. Orang tanya, mana unta? Ada. Mana unta? Ada. Kita tengok, tak ada. Orang kata ingat Quran, ingat, cuba baca, buka, lekat. Gitulah sifat dia je, super lah. Aduh, terus kata orang lain lah, kita sendiri pun kukak juga. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa dan kesalahan kita, dan semoga Allah Taala mengingatkan kita dengan Al-Quran. Jadi cepat dia hilang. Sebab tu orang yang dia tak ingat Quran, dia tak rasa. Orang, ataupun dalam bahasa mudah kita kata, orang yang ingat Quran ni, dia ada satu tanggungjawab. Dia panggil apa? Lifetime commitment. Dia mesti ada tanggungjawab seumur hidup. Dia bukan kata, aku nak ngapa hari ni, habis hafal Quran, dapat CJ, guna CJ dia tu untuk minta kerja ke, ataupun dia nak bangga dia ada Al-Hafiz. Padahal Quran dah tak ada dengan dia. Quran bukan macam tu. Orang yang hafal Quran ni, dia ada lifetime commitment. Seumur hidup dia mesti jaga Quran, sebab dia itu adalah anugerah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dia lebih bernilai daripada jantung kita. Nah, kalau kita ni jantung dudak rasa sakit sikit, bimbang tu pergi buat rawatan ni. Kalau orang tu ada masalah dengan Quran, dia kena rawat Quran dia. Kita rakyat lagu tu pun tak habis lagi rawatan ni. Duduk gitu rawatan, kejap rawat, kejap lupa, kejap rawat, kejap lupa. Pasal apa? Nak kena pegang semua. Macam katalah, kalau rumah ni nak kena kemas kat, dia kena sapu semua. Betul tak? Kereta ni nak kena kilat kat, kena polish, basuh semua.
Dia gitulah Quran pun kalau nak kena ingat, nak baca semua. Oh, ingat. Maknanya Nabi SAW suruh kita ingat Quran tu. Cara mana nak ingat Quran? Baca. Baca dan ingatlah dia. Dia tak ada kata macam mana nak ingat Quran. Kita ambil Quran, lepas tu kita rendam dalam air, kemudian kita minum air dia, lepas tu kita ingat Quran. Tak gitu. Ataupun ada orang buat ubat pula ni, Quran apa tu, air anai-anai yang makan Quran. Zaman dulu ada orang jumpa sarang anai-anai yang ada sebelah Quran. Quran tu dah hilang, 22 juzuk dah hilang. Jadi sarang anai-anai. Anai-anai ni makan kertas Quran tu. Jadi dia pun punyalah semangat, ambil sarang anai-anai tu, rendam dalam air. Air ni air mujarab, air ubat, rendaman sarang anai-anai yang makan 22 juzuk Quran. Tuan-tuan, Quran tak ingat dengan cara lagu tu. Nak ingat Quran macam mana? Baca. Baca. Kalau kita ni ada sesuatu dalam berada kita daripada Quran, tak mesti banyak. Ada orang bagi banyak 30 juzuk, alhamdulillah. Tapi kalau kita boleh hafal macam surah Al-Kahfi, kita selamat daripada fitnah Dajjal. Kalau kita boleh baca Al-Mulk, hafal, baca tiap-tiap malam nak tidur, kita selamat daripada fitnah kubur. Kita ambil surah-surah yang istimewa. Orang kita ingat surah Yasin, alhamdulillah, dia ingat Yasin adalah sebahagian daripada Quran. Dia baca Yasin. Okey dah, alhamdulillah. Siapa yang hafal surah Yasin, alhamdulillah. Siapa yang hafal surah Al-Mulk, alhamdulillah. Siapa yang hafal surah As-Sajadah, alhamdulillah. Siapa yang boleh hafal surah Al-Baqarah, alhamdulillah. Mana dia hafal sebahagian daripada Quran pun, dia sudah ada tanggungjawab untuk jaga Quran. Bukan kata saya bukan hafiz, jadi tak boleh jaga. Tak, Nabi SAW suruh jaga Quran. Tak mestinya orang hafiz. Kalau dia zaman sekolah dulu, dia jaga, dia hafal 6 juzuk Quran, maka dia kena jaga 6 juzuk tu. Mentang-mentang saya tak hafiz, adalah hafal dulu masa sekolah dulu 6 juzuk. Patutlah ni tak ingat dah lah, lupa dah. Dia kena usaha untuk ingatkan kembali 6 juzuk yang dia hafal. Sebab lifetime commitment. Dengar gitu takutlah nak ngapa Quran. Takut. Jangan takut ngapa Quran ni. Kena untunglah. Untung. Dia hafal Quran ni, dia ada keberuntungan yang besar. Jadi tak boleh banyak, sikit tak apa. Ada kawan saya dulu, kita pagi-pagi dalam perhimpunan, dia kena pergi baca. Ustaz nak suruh tebuk Quran kan, nak suruh cek Quran pagi-pagi. Ada satu masa tu ustaz akan panggil nama secara random di depan, dia akan tanya Quran tebuk. Boleh jawab, boleh jawab. Tak boleh jawab, kena bedah. Ada seorang kawan tu, dia pergi, orang suruh dia baca Quran, masa tu tak kena tanya, dia baca Quran. Siapa-siapa dia pergi baca Qul Huwallah depan. Qul Huwallahu Ahad. Orang tengok apa dia ni baca. Dia pergi buat auta depan cikgu ustaz dia. Dia kata ni 1/3 Al-Quran. Mudah-mudah kau ustaz. Macam-macam lah tamat sekolah dulu kan. Dia nak kata dia baca Quran banyak dah ni, 1/3 Quran. Betul lah, Qul Huwallah tu 1/3 Quran. Tapi janganlah baca Qul Allah je dah. Jadi orang panggil aku baca Qul Allah 3 kali sama dengan kamu baca Quran 30 juzuk. Jangan kata gitu. Pahalanya sama, tapi nilai Quran sebenarnya lain. Kalau kita banding ayat kursi pula, amanah Rasul lagi, macam-macam cerita. Banyaknya kelebihan Al-Quran ni. Jadi jangan lupa kepadanya. Bacalah Quran. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita ni ahli Quran. Kalau kita tak ingat tu, kita kena istighfar.
dan minta ampun dengan Allah, minta dengan Allah supaya ingatkan kita. Memang cita-cita tu nak ingatlah, cita-cita tu Allah. Tapi ada je. Kita panggil kita ni seolah-olah orang kain kafan tak cukup. Tak cukup kain kafan ni macam mana? Tutup kaki tu buka kepala, tutup kepala buka kaki. Kita ni banyak orang hidup lagu tu lah, hidup dengan kain kafan yang tak cukup. Kadang-kadang masa dia pun macam kain kapan dia, masa dia tak cukup, masa dia tak cukup. Banyak benda dalam benda, banyak sangat dalam hidup kita ni benda-benda. Sehingga kita ni masa kita jadi macam kain kapan kita, tak cukup. Tarik kaki terbuka kepala, tarik kepala terbuka kaki. Tapi masa tu dia kena ambil aulawiyat, mana yang lebih utama. Tutup kepala dengan kain, kaki tu tutuplah dengan kayu rumput-rumput kering. Cerita masa perang Uhud tu lah, kan? Jadi dalam hidup kena ada keutamaan. Kalau masa kita banyak benda lain, siapa tak sempat, tak ada masa dengan Quran, maknanya kita kena tutup kepala tu, jangan tutup kaki. Ramai orang tutup kaki, dia biar kepala dia terbuka. Dia tak letak keutamaan dia. Soal agama dia, soal solat dia, soal Quran dia. Dia jaga benda lain, maknanya dia jaga kaki dia. Kepala ni dia terbiar terbuka. Dia tak ada keutamaan dalam tu. Nah, berapa banyak kita ni, kita duk tutup kaki je, kepala ni tertinggal. Kalau bab cari rezeki ni sungguh sangat cari rezeki. Solat pun tak solat, baca Quran pun tak ada masa, belajar agama pun tak ada masa. Tu semua kepala belaka tu. Tu semua kepala belaka tu. Kita duk tutup kaki. Pasal apa tutup kaki tu? Pasal nak bayar kereta, kerja nak bayar rumah, nak apa tu, nak buat belanja, makan. Padahal makan kita tu cukup dah, cuma sedap dengan tak sedap je. Sebab nak makan sedap. Padahal makanlah kita tu cukup dah. Soalan saya pergi dekat apa tu, kawasan Rohingya belakang tu. Alhamdulillah lah, Abang Fadil bagi ni pun saya bagi kat dia. Gang-gang Rohingya banyak pun dia kan susah semalam. Tak bagi peti rumah semalam, datang tu dia pun ayat cerita pasal surau dia, madrasah dia tu. Apa api apa tak, saya berkata apalah, kebetulan ada orang bagi ni, saya bagi kat dia. Tapi nak sebutnya dia orang hidup okey je, boleh makan, boleh minum gapo dalam kesusahan. Cuma beza dengan kita makan sedap. Dia makan cukup. Beza sedap dengan tak sedap je. Lepas tu kita kata kita ni tutup kaki banyak, kepala terbuka. Tak? Kalaulah masa kita tu kita anggap sebagai kain kafan, contoh perumpamaan yang saya sebut tadi lah. Saya kadang-kadang duduk mikir gitu. Kita ni bagi contoh nak suruh faham. Bila tengok contoh cerita perang Uhud tu, Mus'ab bin Umair tak ada kain kafan. Mus'ab bin Umair mari bawa pinta kain kafan yang dibawa untuk Hamzah bin Abdul Muttalib, ataupun bawa siapa dia, tutup. Rupa-rupanya kain kafan tu pendek. Tutup kepala, terbuka kaki. Tutup kaki, terbuka kepala. Nabi kata tutup kepala, kaki tu tutup dengan rumput-rumput kering. Pada saya, perumpamaan tu boleh duduk dalam semua keutamaan hidup kita. Hidup kita ni keterbatasan waktu kita, keterbatasan harta kita, keterbatasan kepandaian kita, sebab kita terbatas belaka. Kita tak boleh nak puaskan semua benda, kan? Jadi kita ni ibarat kata tutup kepala. Kepala kita mana? Soal kita dengan Allah. Itulah kepala kita. Kalau kita duk tutup kaki tu, buka kepala, duk tengok bak kaki semua, duk tengok benda-benda kecil ni. Kepala dia biar terbuka. Sanggup tak kita kalau begitu keadaannya orang kita buat pada jenazah? Tak sanggup dah.
Tapi sebenarnya gitulah yang kita buat dalam hidup kita. Banyak kita ni, kita tutup kaki, kita biar kepala terbuka. Mana keutamaan dalam hidup kita, kita tak letak agama tu yang utama. Kita letak benda lain lebih utama. Allahul Musta'an. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa kita semualah. Saya sebut ni mengingatkan diri kita pun sama juga, bukan kata orang lain. Tapi banyak benda kena. Sebab tu kadang-kadang struggle kita dengan diri sendiri tu duk pegang semua. Kadang-kadang kita jadi stres pasal kita duk mikir kita ni, Allah, banyak benda tak settle. Masa kita duk ngajar orang ni, dah banyak benda kita sendiri pun kita tak settle. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita. Ya, semoga Allah Taala mentaufikkan kita kepada apa yang Dia redha. Jadi, salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran ni keutamaan dalam hidup. Ya. Walaupun dia tak hafiz, tapi ambillah masa, biar ada sesuatu dengan Al-Quran yang kita boleh bawa balik dengan jumpa Allah. Kurang-kurang dia masuk kubur, tengok siapa dia ni? Akulah surah Al-Mulk. Nah, dua benda yang akan memberi syafaat kepada kita di hari akhirat. Puasa dan Quran. Quran, dia akan jadi peguam bela. Semalam sehari duduk di mahkamah, cerita semalam. Sampai pukul 12, baru 12.30 baru habis. Lama pergi mahkamah. Cik baiklah, alhamdulillah ada peguam, ada lawyer semalam. Tadi cerita tuntang, akhir sekali kes dismiss. Tak kena denda, tak kena gapo, kes dismiss, alhamdulillah. Kes saya lah, saya jadi penjamin dia kan. Jadi nak katanya alhamdulillah, mujurnya ada lawyer. Kalau tak ada lawyer boleh kata muda-muda pergi ngaku. Tapi orang tu kata nak ngaku apa, muka kita tak buat. Lepas tu yang kedua, kita pun tak tahu pertuduhan. Tengok, tuduh dia dua pertuduhan pula, dua mahkamah. Lepas tu kata, macam mana siapa ni? Lawyer lah cakap, akhir sekali rupa-rupanya tak sabit belakang. Tak dibawa bicara pun, kes dismiss. Mana orang ni tak pernah mengaku, orang tu tarik kes dia. Orang tu tarik, alhamdulillah. Jadi sebabnya peguam bela tu penting. Kita hari akhirat esok kita, siapa nak bela kita? Bawalah sesuatu. Walaupun peguam bela tu tak sampai tahap Al-Hafiz, tapi kalau ada satu surah, tak apa dah. Siapa peguam bela kamu? Surah Al-Baqarah, alhamdulillah. Siapa peguam bela kamu? Surah Yasin, alhamdulillah. Siapa peguam bela kamu? Surah Al-Mulk, alhamdulillah. Siapa peguam bela kamu? Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang penting biar ada sesuatu dengan kita dari Al-Quran. Okey. Baik, hadis ke-453. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bi'sa ma li ahadin an yaqula nasitu ayatan kaita wa kaita bal nussiya wastadhkirul Qur'an fa innahu ashaddu tafassiyan min sudurir rijal minan na'am. Muttafaqun alaih. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh buruk, sungguh jelek apabila seseorang berkata, aku telah lupa ayat ini dan itu. Buruknya perkataan kalau dia kata aku lupa ayat. Nabi kata sungguh buruk, bi'sama yaqul. Buruk sungguh perkataan seseorang apabila berkata aku telah lupa ayat itu dan ini. Sebaliknya dia berkata aku telah dibuat lupa. Wa dzakkirni minhuma nusitu. Sebab tu kita kata baca doa molek, Allahumma Allah apa? Budak-budak duk baca tu, Allahu akbar.
Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu lana Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Kena nyanyi baru ingat. Allahumma dzakkirni minhuma. Kalau sebut nasi itu sopan ya. Ya Allah, ingatkan aku pada apa yang aku telah lupa. Nabi kata, sangat buruk orang kata aku telah lupa Quran. Sebaiknya dia kata apa? Nusia, aku dilupakan. Maknanya ada benda lain yang menyebabkan aku lupa. Syaitan ganggu aku, keluarga apa semua. Aku dilupakan. Jangan kata aku lupa Quran. Kata aku dilupakan. Sangat buruk orang kata aku lupa Quran. Malu kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kepada kita harta, kita buat tak endah gitu je. Tapi kat Allah itulah. Lama kita lah ni ujian besar kita, telefon nombor satu kali, baca Quran sikit telefon lagi. Rasa kena ambil rotan betis sendiri dulu ni. Zaman dulu ada juga ustaz tolong rotan kita. Zaman lah ni kena ambil rotan bedah betis sendiri. Tak apa bedah betis sendiri ni, orang tak marah. Tapi nak sebutnya banyaknya telah dilupakan. Sebaiknya dia berkata aku telah dibuat lupa. Jadi maknanya kalau kita baca doa tu hak betul apa dia? Allahumma dzakkirni minhuma nusitu. Bukan nasi itu. Nasi itu tu aku lupa. Nusi itu aku dilupakan. Okey? Dan mohonlah untuk selalu mengingati Al-Quran. Mohon supaya selalulah mengingati Al-Quran. Sebab Al-Quran itu lebih cepat terlepas dari hati orang melebihi cepat lepasnya unta. Cepat lepasnya unta. Ni pun perumpamaan sama dengan tadi. Quran ni dia lagi liar daripada unta yang ditambat. Unta ni tak ikat, habis, hilang, lari. Quran ni kita tak baca, tak ingat. Jadi cara kita nak ikat Al-Quran adalah dengan membacanya. Dengan membacanya. Baik, hadis ke-454. Hadis Abi Musa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadul Qur'ana fawalladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan minal ibli fi uquliha. Muttafaqun alaih. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, teraturlah mempelajari Al-Quran. Dia sebut teratur. Di sini jagalah Al-Quran. Ta'ahadul Quran maknanya jagalah Al-Quran. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, Al-Quran itu lebih cepat larinya dari unta yang terlepas dari ikatannya, dari tali ikatnya. Dia lebih cepat lari. Bukan kata sama seperti unta dak. Nabi kata lagi cepat daripada unta. Fahuwa asyaddu, lagi cepat. Asyaddu tu lebih lagi. Kalau unta kita tak ikat, berapa lama dia boleh tahan situ? Kereta tak kunci, tak apa, tak gimana, tak start dia. Tapi bimbanglah sebab orang mari, orang buka kunci tu, orang ambil Quran, kereta tu lari. Unta ni, tak senanti orang ambil, dia sendiri lari. Tak ikat kan unta tu. Kita parking kereta, kata kita parking kereta, bawa anak kunci. Unta tu kita parking, kita tak ikat, kita naik atas. Berapa lama dia akan duduk situ? Sekejap je. Tengok turun sejam lepas pada tu, tengok tak ada dah. Nabi kata lagi cepat. Perumpamaan Nabi tu nak suruh kita ni bersungguh dalam menjaga Al-Quran.
Allahul musta'an. Ni Allahul musta'an. Baik. Bab yang seterusnya, bab istihbabu tahsinis saut bil Quran. Bab sunnah memerdukan suara bacaan Al-Quran. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu kana yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam ya'dhanillahu li syai'in ma adhina lin nabiyyi an yataghanna bil Quran yuridu yajharu bihi akhrajahu al-Bukhari. Bab man lam yataghanna bil Quran. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mendengarkan sesuatu. Disebut Allah tidak mendengarkan. Di sini Allah tidak mengizinkan sesuatu seperti dia mendengarkan seorang nabi yang membaca Quran dengan suara lantang. Terjemahan dia ni dekat PDF kita ni agak kurang tepat sangat ke mana, untuk bukan kita kurang faham sebagaimana hadis yang Arab tu. Dalam terjemahan buku kita ni, buku kita yang ni, saya baca ni. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak pernah mengizinkan sesuatu sebagaimana dia mengizinkan kepada Nabi untuk melagukan Al-Quran. Melagukan, yakni taghanna bil Quran, ai yajharu, maksudnya membacakan dengan suara yang keras. Jadi Allah Ta'ala tidak mengizinkan untuk menyaringkan sesuatu, nak menyanyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, melainkan Allah bagi izin untuk Al-Quran. Jadi kalau nak berlagu, lagulah Al-Quran. Jadi sebab tu kita kata hiburan bagi orang-orang soleh adalah Al-Quran. Hiburan bagi orang soleh adalah Al-Quran. Duduk saja-saja dia bersenandung dengan Al-Quran. Bersenandung ni duduk. Cuma tidaklah ayat ni menunjukkan kita ni kena melagukan Quran tu dengan lagu-lagu yang melampau. Orang kita ni sampai kadang-kadang Quran pula jadi lagu Hindustan. Quran tu nyoba lagu Hindustan. Atau Quran tu lagi jadi lagu apa? Lagu Jawa panggil, lagu Jawa dia panggil. Adalah lagu-lagu Quran ni, lagu dia adalah lagu-lagu, tapi yang dimaksudkan dengan sini bukanlah maknanya nak kena takalluf dalam melagukan, takalluf ni melampau. Maksudnya bacalah Quran dengan tajwid, dengan suara yang baik. Maknanya jangan baca Quran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Budak-budak biasa lagu tu baca. Dalam hadisnya kata Allah Ta'ala tak izin untuk Nabi dia melagukan sebagaimana dia melagukan Al-Quran. Maknanya Allah Ta'ala izinkan Nabi ni kalau nak melagukan Al-Quran. Mana baca Quran lagu tu bererti baca Quran dengan suara yang elok dan tajwid. Tu ya. Bukanlah semua orang nak kena pergi belajar taranum. Bismillah, duduk situ dah. Dia baca biasa, tapi Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana perelokkan suara bila baca Quran. Faham? Alhamdulillah. Jangan tanya rajin baca elok, tanya malah baca sama orang gitulah lebih kurang. Kadang-kadang Quran saya dulu saya ingat sama kita budak-budak pun lebih kurang dia juga nakal juga kitanya, tapi
Zaman tu waktu pergi dulu kan baca, orang panggil baca kat rumah ni. Zaman kita sekolah dulu, kita ada panggil baca 40. Ada orang bila buat tahlil 40 kan, 40 kan. Dia nak tahlil 40 tu sekali dengan khatam Quran. Jadi kita budak-budak tahfiz dulu pergilah. Kan? Zaman dululah. Jadi zaman dulu bila budak-budak tahfiz ni sukalah, seronoklah kita pergi, boleh kain pelekat selai, boleh puluk inti tu wajib, panggil wajib. Nah, puluk inti tu kita panggil puluk inti, kalau Kedah panggil wajib. Wajib ke wajib? Lepas pada tu boleh duit RM10. Nama dulu RM10 tu banyak dah. Nak budak lah ni tengok RM10, tengok RM10 nak beli top up pun tak lupa. Kita pergilah, dia panggil nama. Okey, berapa orang pergi? 30 orang. Seorang baca 1 juzuk, baca. Tapi budak-budak pergi ni, mungkin dia nak pergi makan. Dia budak-budak. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, zaman nakal dululah. Sebab tu kalau lah ni, kita pun ingat balik zaman-zaman dulu. Kita mungkin ikut zaman dulu kan. Dia baca serentak lah. Semua orang seorang. Kalau baca seorang nak habis juzuk baru lain baca tu, rumah pun ngantuk nak tidur. Dia nak pahala khatam tu. Jadi bila kita dah belajar lah ni, kita kata sebaiknya bacalah Quran dengan baik. Lepas tu tuan rumah kalau nak pahala Quran tu, biar dia lah baca. Kita ni banyak franchise. Suruh baca dekat nombor franchise. Suruh orang lain tolong baca kat kita. Bayar duit, awak baca ke mak saya. Jangan. Kita lah baca Quran. Baca kita je. Jangan suka bayar untuk amal ibadat ni. Zaman dulu lagu tu lah. Zaman dulu. Dah ni kurang dah orang buat lagu tu. Walaupun ada lagi, kurang lah. Tapi nak suruh masyarakat ni faham bahawa sebenarnya tak perlu begitu. Quran ni dibacakan untuk kita. Untuk kita yang membacanya, dan Quran tu akan memberi syafaat kepada yang membacanya. Yang membacanya. Berapa banyak dia baca tu. Kalau orang nak bagi pahala tu, insya-Allah lah bolehlah sampai. Tapi janganlah jadikan itulah yang utama. Semuanya nak kena gitu, tidak. Kalau anak nak baca Quran, nak bagi pahala kepada ayah dia, alhamdulillah. Okay? Tapi kalau kita nak pergi panggil orang kita, budak tahfiz mana tu lah baca kat ayah kita, terbayar upah kat dia. Budak tu baca tak kalau kita tak bayar? Macam saya sebut cerita saya tu lah. Kalau orang tak bagi kain pelekat kau bagi tu, kita pergi kau tak baca. Kita nak pergi makan je, zaman dulu lah. Nak baca tu, ada setengah-setengah tu bacalah, ikhlas tak? Waktu tak setengah-setengah lain tak? Makan je. Satu. Kalau tak ada makan, tak baca. Kan? Itu pengalaman lah. Saya bukan kata semua orang lagu tu, tapi kita pernah lalu zaman tu. Jadi bacalah Quran dengan baik. Baca Quran dengan baik. Walaupun kita ni sekadar untuk baca sendiri-sendiri. Baca Quran dengan suara yang baik, dengan tajwid. Baik. Hadis yang seterusnya. Hadis Abi Musa radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Aba Musa laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud, muttafaqun alaih. Abu Musa radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, wahai Abu Musa, sungguh Allah telah memberi kepadamu pita suara sepertinya pita suara Nabi Daud. Pita suara maknanya suara sedap. Abu Musa Asy'ari ni dia baca Quran suara sedap. Jadi Nabi puji dia, wahai Abu Musa, kamu ni telah diberikan suara yang panggil merdu sebagaimana kemerduannya Nabi Daud. Nabi Daud ni dia baca Zabur. Kitab Nabi Daud ni kitab Zabur. Dia baca Zabur ni memang sedap. Memang sedap.
Jadi Nabi SAW sebut Abu Musa ni diberikan anugerah kepada dia baca Quran sedap sebagaimana ataupun sebahagian daripada kemerduannya Nabi Daud. Jadi ada orang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia suara yang merdu baca Quran. Maka bacalah Quran dengan merdu. Hargailah nikmat Allah Ta'ala bagi. Gitu. Kena usahlah baca sedap. Kena baiki bacaan kita. Jangan ni baca lebih kurang. Kalau macam orang komak baca Quran. Orang komak lagu mana orang komak baca Quran? Orang komak. Iqamah macam mana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Kalau azan, Allahu Akbar. Dia lain. Iqamah dengan azan. Azan ni dia baca, dia suara sedap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap dia. Kalau suara qamat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang baca Quran ni sebab qamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil rahmanirrahim maliki yaumiddin. Cuba macam molek ke? Bismillahirrahmanirrahim. Hatta waktu dia baca sendiri waktu solat dia. Kalau dia boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ni tak? Allah Bismillahirrahmanirrahim. Mulut dia gitu je. Quran ni dibaca dengan baik. Boleh? Payah tak nak buat tu? Payah. Kita pun kadang cepat Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Biar okeylah sikit, biar bunyi ada huruf-huruf Quran tu. Apatah lagi kalau dia baca Quran kuat. Lagi kuat lagi kena baca elok. Qamat Allah, qamat lagu mana? Allah. Allah perkara tak punya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baca Quran ni kena baca molek. Baik, jadi kita berhenti setakat tu. Ke-8 dah kita ni. Hadis 457. Bab yang seterusnya nanti Nabi baca Quran ketika Nabi baca surah Al-Fath ketika pembukaan kota Mekah. Hadis yang 457 insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.